Siasatan rasuah ke atas Tun Daim Zainuddin diperluaskan. 17 Januari, siasatan rasuah ke atas mantan Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin telah diperluaskan di mana peranan beliau di dalam Central Limit Order Book, sistem perdagangan saham atas kaunter di Singapura pada tahun 1998 akan disiasat. Klub kini sudah diaktifkan. Beberapa penyalaburan oleh mereka yang bertentangan dari sudut politik akan turut disiasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah meluaskan skop untuk turut menyiasat proksi perniagaan dan tokoh korporat berprofil tinggi yang beliau turut uruskan ketika itu, lapor Channel News Asia. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendengar hujahan Peguam Daim dan Timbalan Pendakwa Raya berhubung saman yang telah difailkan oleh keluarga Daim. Kumpulan Peguam Daim diketuai oleh mantan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Mereka mahu Mahkamah mengerahkan SPRM menghentikan siasatan, membatalkan penyitaan Menara Ilham dan memulangkan semula dokumen dan bahan yang telah disita dalam siasatan SPRM. Menurut sumber, SPRM juga meneliti peranah Daim dalam perdagangan saham dan platform klub yang digunakan sebagai kaedah memaksa penyalaburan untuk menguntungkan ahli perniagaan yang rapat dengan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Daim Zainuddin. SPRM telah meminta Daim menyediakan kenyataan dari Hospital Asunta Petaling Haya sejak Sabtu lalu, tetapi Daim tidak sihat untuk disoal siasat. Klub yang ditubuhkan di Singapura pada 1990 selepas Kuala Lumpur mengharamkan perdagangan saham syarikat Malaysia di Bursa Singapura. Dr. Mahathir Mohamad turut mengharamkan perdagangan saham yang Malaysia di luar Malaysia dan tindakan tersebut membekukan berbilion dolar dalam bentuk saham yang melibatkan 112 syarikat Malaysia. Pergolakan politik ketika itu menyaksikan Dr. Mahathir Mohamad memecat Anwar pada 1998 dan Anwar didakwa di mahkamah. Dr. Mahathir juga telah melantik semula Daim sebagai Menteri Keuangan dan Daim meluluskan konsensi oleh Datuk Seri Akbar Khan untuk menguruskan pemulangan equity yang sebelum ini dibekukan di klub. Ia bernilai US 4 bilion. Kontroversi klub turut menjejaskan hubungan dan Malaysia. Daim turut terpalit dengan tuduhan memaksa melibatkan hartawan Lim Tian Kiat dan syarikatnya MPHB. Menurut laporan media, Lim dipaksa menjual kepada sekumpulan toko perniagaan yang diketuai Akbar dan pengarah Rendong Berhad Chan Chin Cheong. Muda gagal rujuk siasatan Hakim Nazlan ke Mahkamah Persekutuan. 17 Januari hari ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda untuk merujuk beberapa persoalan perlembagaan berkaitan siasatan terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali kepada Mahkamah Persekutuan. Hakim Datuk Ahmad Kamal Muhammad Syahid membuat keputusan itu selepas mendapati tiada merit dalam permohonan muda. Beliau berkata, persoalan yang ingin dirujuk adalah bersifat akademik kerana pandangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah diganti oleh keputusan Mahkamah Persekutuan dalam keputusan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membabitkan penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad. Justru
Mahkamah berpendapat persoalan terbabit tidak harus dipertimbangkan oleh mahkamah atau dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan mengikut Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, katanya. Ahmad Kamal juga berkata kuasa untuk mentafsirkan peruntukan perlembagaan bukan secara eksklusif terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Di bawah struktur asas perlembagaan, Mahkamah Persekutuan secara amnya adalah mahkamah terakhir bagi merujuk semua persoalan berkaitan perlembagaan. Oleh itu, mahkamah mendapati permohonan ini tiada merit di sisi undang-undang dan dengan ini ditolak, katanya. Beliau kemudian menetapkan 6 Februari depan untuk pengurusan kes. Pada 25 April tahun lepas, Muda memfailkan permohonan untuk merujuk isu perlembagaan terbabit bagi menentukan sama SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat seorang hakim mahkamah atasan yang masih berkhidmat kerana melanggar Kod Etika Hakim 2009 dan meninggal kes meskipun mempunyai konflik kepentingan. Muda telah memfailkan saman pemula pada 12 April tahun lepas memohon deklarasi bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa atau bidang kuasa untuk menyiasat penemuan atau pandangan bahawa hakim-hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang sedang berkhidmat telah melanggar Kod Etika Hakim 2009 dan berdepan konflik kepentingan ketika mendengar kes tertentu. Muda turut memohon deklarasi bahawa penemuan atau pandangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa Muhammad Nazlan telah melanggar Kod Etika Hakim atau berdepan konflik kepentingan ketika mendengar kes SRC International Sendirian Berhad adalah tidak sah dan tidak berperlembagaan.